أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kita dalam siri Tadabbur Tafsir Mubin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan olehnya untuk dapat bersama-sama membaca dan juga mentadabbur Al-Quranul Karim. Dan pada kali ini insya-Allah kita akan membicarakan perihal firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan mukjizat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman pada ayat ke-23 sehingga 24 daripada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menceritakan perihal kemukjizatan Al-Quran dan bahawa mukjizat itu, yakni mukjizat Al-Quran itu adalah satu perkara yang luar biasa yang tidak ada tolok bandingnya yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya bagi membuktikan kebenaran mereka. Inilah yang dikatakan sebagai mukjizat. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sekiranya kamu, yakni golongan musyrikin, berada dalam keraguan dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu mendatangkan dengan satu surah yang sama seperti mana Al-Quranul Karim. Dalam ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah pun mencabar golongan musyrikin bagi mendatangkan dengan sesuatu yang serupa dengan Al-Quranul Karim. Dan untuk makluman para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cabaran ini bukanlah merupakan cabaran yang pertama. Kerana kalau kita melihat bahawa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah pun mencabar mereka terlebih dahulu daripada itu berdasarkan daripada ayat ke-88 daripada surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya berhimpun manusia dan juga jin untuk mendatangkan dengan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran itu secara keseluruhannya, mereka pasti tidak akan dapat mendatangkan dengan sesuatu yang serupa dengannya, sekalipun mereka itu tolong-menolong dan bantu-membantu sesama mereka. Ini adalah merupakan cabaran peringkat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mencabar sekalian orang musyrikin untuk mereka mendatangkan Al-Quran yang serupa seperti mana yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebahagian daripada mereka cuba untuk mendatangkan dengan surah-surah seperti mana Al-Quran, tetapi dapat dibuktikan bahawa apa yang didatangkan oleh mereka itu sama sekali tidak tertanding dengan Al-Quranul Karim.
Ini cabaran yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ibarat pada hari ini memberikan diskaun, memberikan potongan, ya. Kalau sekarang ini ada potongan harga, di sini juga Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan satu peluang kepada mereka, kalaulah kamu tidak dapat mendatangkan Al-Quran yang serupa seluruhnya, datangkanlah dengan 10 surah yang sama seperti mana Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-13 daripada surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Katakanlah, fa'tu bi 'ashri suwarin, datangkanlah dengan 10 surah yang sama dengan Al-Quran itu, dan sekiranya kamu ingin mendapatkan bantuan dan pertolongan daripada sesiapa sahaja, silakan. Tetapi jangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya kamu adalah merupakan golongan yang benar. Ini merupakan cabaran yang kedua. Namun mereka juga tidak mampu untuk mendatangkan dengan 10 surah yang sama seperti mana Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala beri peluang sekali lagi kepada mereka untuk mendatangkan apa? In kuntum wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, seperti mana yang kita baca pada ayat 23 daripada surah Al-Baqarah ini, fa'tu bi suratim mim mithlih. Datangkanlah bukannya satu Al-Quran, bukan 10 surah, tetapi hanya satu sahaja surah daripada Al-Quran, sekiranya kamu adalah merupakan golongan yang benar. Dan kalau kamu ingin mendapatkan pertolongan daripada sesiapa sahaja, silakan. Hendak meminta bantuan daripada jin, daripada syaitan dan sebagainya, ataupun kamu nak himpunkan para sastrawan dan sebagainya, silakan. Tetapi kamu pasti tidak akan dapat mendatangkan dengan sesuatu yang sama dengan Al-Quranul Karim. Inilah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-24. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Sadaqallahul azim. Dan sekiranya kamu tidak dapat melakukannya, yakni mendatangkan dengan satu Al-Quran yang serupa, ataupun 10 surah yang serupa dengan Al-Quran, ataupun satu surah yang serupa dengan Al-Quran, ketahuilah, walan taf'alu, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu sekali-kali tidak akan dapat mendatangkan dengan sesuatu yang serupa dengan Al-Quranul Karim walaupun satu surah. Dan dalam bahasa Arab, bila kita sebut perkataan lan dan dia bersambung pula dengan fi'lul mudhari', maka dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada satu perkara yang mustahil akan berlaku. Inilah yang dinamakan sebagai kemukjizatan Al-Quran. Maknanya apa? Tidak ada sesiapa pun yang mampu untuk menandingi Al-Quran, hatta dari sudut bahasanya, hatta dari sudut isinya, apatah lagi berkaitan dengan isi kandungan Al-Quranul Karim yang menceritakan pelbagai perkara, termasuklah apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang masa hadapan pada hari akhirat nanti. Jadi sama-samalah untuk kita mengambil pedoman dan iktibar, kerana Allah Subhanahu wa taala pada hujung ayat ke-24 ini telah pun memberi amaran kepada kita, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu akan api neraka. Yang ingat bahawa bahan bakaran api neraka itu adalah merupakan manusia dan juga batu-batu, dan ianya disediakan bagi golongan yang kufur. Siapa golongan yang kufur ini? Inilah golongan yang cuba untuk mencabar Al-Quran, cuba untuk menandingi Al-Quran dengan niat untuk memperlekehkan ataupun memperkecilkan agama Islam itu sendiri. Jadi sama-samalah kita mengambil pedoman dan iktibar supaya tidak menjadi akan golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan ingatlah bahawa Al-Quran itu mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan ada tolok tandingnya buat selama-lamanya. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.